Selamat kembali ke rancangan WTT Walk the Talk. Minggu lepas kita bersama Encik Jeffrey Yong, seorang pembuat alat muzik gitar yang bertaraf antarabangsa. Dan kali ini kita akan tampilkan seorang lagi tokoh yang bertanggungjawab dalam mencantikkan muzik sebelum buat persembahan. Saya maksudkan adalah Datuk Mustafa Hafzi. Silakan. Hai, Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah sihat tu. Lama tak jumpa lah. Ada. Sibuk sikit lah. Sibuk. Saya pencen tapi buat sibuk-sibuk lah. Pencen. Saya tengok dekat Facebook ni. Saya ikuti Datuk punya perkembangan Facebook. Ada makan, minum pagi di laman. Kemudian tu dia ambil pokok betik dalam masak. Dia kata macam saya kata seronok juga ni. Cuma saya tak ada ke situ lah. Tak rasa Tapi mungkin hari ni ada betik kot. Betik ada lagi tapi dah tak berbuah, dia dah habis. Tapi yang pokok lain ada yang berbuah macam durian Belanda tu pun dah habis juga. Pokok ciku kat belakang ada, buah amra ataupun apa orang cakap lain yang buah amra. Saya orang Pinang cakap buah amra kan. Jadi macam kalau keliling ni kalau tengok semua hijau ni kan. Ini saya punya hobi lah. Saya suka tanam pokok. Bagus juga. Saya nama-nama buah tak tahu, tapi kalau bagi makan saya makan je lah. Senang, yang paling senang berkata nak beli je kan. Betul. Menarik sini. Kawasan sini kan tengok environment dia dengan hijau, dengan ada pokok bawang pelam dan seterusnya. Adakah benda ni mempengaruhi Datuk punya suasana setiap hari? Tak, saya tu bagi saya tak ada lah terapi. Saya daripada dulu lagi suka hijau pokok. Masa belajar di Germany pun memang suka tengok pokok-pokok di sana. Memang cantik-cantik. Kemudian bila saya berkahwin dengan Datin Veronica, dia punya mak dia memang suka berkebun. Jadi saya belajar macam mana nak jaga pokok, macam mana nak siram, macam mana nak bagi baja, macam bila nak potong pokok dan sebagainya. Sebab kan dia ada 4 season kan. Jadi best lah. Bila balik kat Malaysia ni, saya kata kenapa kita tak buat kan? Kita matahari hampir 24 jam. Betul. Pak Hadian, ini sangat menarik. Kita ada banyak nak kupas ni tentang pengalaman Datuk Mustafa di Germany, pengalaman bersama isteri Datin Veronica dan keluarga di sana, dan bagaimana kita akan kupas apa pengalaman Datuk di Germany dan boleh dikongsi bersama. Okey, kita berhenti seketika. Sebelum tu jom kita masuk. Ada banyak benda nak buat. Sila masuk. Selamat datang. Dah masuk lah. Rumah aku ni lah, okey. Wow. Ya, sudah. Keteratak saya. Minggu lepas, episod lepas kita dekat bengkel Jeffrey Yong. Bengkel setelah bengkel lah dengan kayu, dengan dia punya peralatan. Kali ni masuk, sedapnya, sejuk. Tengok orang dia tidur. Best. Ini yang best untuk cakap ni. Terima kasih. Terima kasih banyaklah. Tadi kita dah cakap lah, kita nak tahu pengalaman Datuk lah kan. Perkara-perkara pengalaman Datuk masa muda. Kita dulu muda-muda sama. Jadi apa yang inspire Datuk untuk aktif dalam bidang ini? Sebab kalau ikut dulu kita belajar, kita ada pilihan. Nak jadi bidang lain, kita nak jadi doktor ke lawyer ke apa kan tak ada masalah. Tapi kita semua ada sebab nak jadi pemuzik. Jadi nak jadi muzik, jadi pemain muzik. Kita sama-sama masa waktu kita bengkel Asian Camp, National Camp, World Camp. Kita kan kalau tak tahu apa ikut je kan, masa muda. Jadi tapi lepas tu kita lihat kita mula berubah. Selain daripada jadi pemuzik, kita boleh berubah jadi konduktor dan seterusnya. Jadi benda-benda ini saya rasa terpanggil lah macam mana Datuk boleh pergi ke arah tu, dan mungkin kongsi pengalaman Datuk di luar negara masa belajar di luar negara, tentang persepsi Datuk tentang pelajar-pelajar muzik di luar negara dengan pelajar-pelajar muzik di sini. Pengalaman Datuk sebagai pemuzik yang datang ke negeri orang, apa pengalaman pertama, apa impression pertama, apa yang trigger Datuk untuk betul-betul fokus dalam conducting, dan seterusnya bila dia sampai di Malaysia, bagaimana Datuk menggunakan pengalaman itu untuk berkongsi dengan pemuzik-muzik supaya mereka juga faham. Kita nak mereka faham bahawa tak semua orang dapat peluang untuk belajar.
Betul. Orang semua tak ada pengalaman sama. Jadi kita nak kongsi. Jadi pada Datuk lah, Datuk mula. Kita cak sampoi lah. Apalah. Ni dengan Datuk-Datuk ni kita kenal lama sangat lah Ramlan, daripada kita mula belajar muzik di Taman Budaya, ingat tak? Taman Budaya. Sekarang tempat awak, tempat kau belajar, kau bertugas sekarang, tempat iaitu di Jalan Tun Ismail, di Padang Merbuk. Saya rasa sebab bila bercakap pasal macam mana saya bermula kan, saya rasa saya berterima kasih lah kerana pada tahun 70-an, 73 bermulanya program muzik secara percuma di Taman Budaya. Betul. Ya, jadi masa tu Encik Abdul Fattah Karim, sekarang Datuk Abdul Fattah Karim baru balik daripada London dan memulakan program muzik secara percuma. Dia memulakan dengan mengajar violin dalam berkumpulan. Free gitu lah. Kau ingat tak kita datang belajar, orang datang belajar semua free. Jadi betul. Saya rasa program Taman Budaya pada masa tersebut dengan adanya bukan saja program muzik, dia ada program tari. Orang datang beratus orang dah belajar menari, dekat tengah panas, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada program muzik tradisi. Orang boleh datang belajar tengok main makyong, main asli dan sebagainya. Ada program lakonan. Ada juga program yang diteraju oleh anak alam, pelukis. Kat situlah ada Latif Muhyiddin, Yusof Gajah, Musaffar, semua tu, Sharifah semua ada. Malahan Lat pun pernah datang situ kan. Jadi saya rasa didikan saya bila orang cakap, Mus, kau pergi Germany, kau belajar kat sana, bermula pelajaran kau kat sana ke degree kau, kemudian kat Holland buat master sana. Saya rasa didikan saya pertama adalah di Taman Budaya. My college, my conservatorium is di Taman Budaya. Pada masa tu dia memberikan macam best lah. Kau ingat tak kita datang, kita sebelum mula kelas orkestra ataupun kelas kita dengan cikgu kita je. Betul. Pak Lah kan? Pak Lah. Kita nanggap Pak Lah tu seorang yang dulu tu dia sentiasa pakai baju putih dengan seluar hitam. Macam sekarang. Kenapa? Dia call bila ada kematian orang-orang Cina ya. Ingat. Dia akan buat function untuk muzik. Itu Pak Lah. Dan walaupun waktu itu dia adalah guru saya yang pertama tentang muzik. Saya juga. Gitu kan. Sebelum main violin saya belajar main piccolo. Piccolo dengan dia. Dengan dia. Betul. Belajar muzik, belajar baca not. Dia mengajar saya baca not. Bagus. Walaupun dia begitu, tapi dia ada satu kaedah yang dia mengajar yang kita boleh faham. Masa itulah exposure kita tu. Kemudian tu ingat Datuk Musa, bila kita ada orkestra dia panggil ATMA, Angkatan Muzik Amatur. Itu yang menarik sangat tu. Datuk memimpin. Kan? Yang bagusnya sebenarnya aku bernasib baik je lah sebab mak bapak aku buat kantin dekat Taman Budaya. Betul. Kemudian ada kelas free dekat situ. Jadi secara tu dapat kelas free kan. Main piccolo dengan Cik Pak Lah, okey? Betul. Kemudian ada mula kelas violin. Beli violin tu RM80 ke RM180 bayar bapak aku belayar 6 kali. 6 kali RM30 sebulan. Jadi betul RM180. Ya, kelas free. Tapi oleh kerana berminat, biasanya berminat. Kemudian ada kawan-kawan ramai kan, 30 orang ya, macam Razli Ayub ada. Jadi masa tu dia menimbulkan satu macam dia macam bengkel. Dekat Taman Budaya tu macam bengkel. Dia semua ada. Semasa berjalan ke kelas violin, siapa tengok orang menari, orang berlakon dan sebagainya. Ada malam ada orang berlakon. Jadi saya rasa paling penting adalah persekitaran yang membuat kita boleh berminat dalam sesuatu tu. Dia menimbulkan minat. Kemudian kita tengok ada macam pelakon Hel Amir, Zulkifli Zain, mereka adalah penari di Taman Budaya, tapi mereka berlakon. Dia berlakon, menyanyi. Dia ni multi talent tau. Very talented people. Jadi ada rehearsals. Jadi dia persekitaran tu saya tengok membantu saya. Mentakulah dia tak bukan main violin je kan. Masa tu kan. Dia semua ada. Kemudian
main orkestra baca pun tak tahu lagi kan, third position tak tahu lagi dah main. Ya, main Finlandia. Finlandia kita punya first camp. Ya, first camp 1976 first Finlandia. Kita pun tak tahu Finlandia tu apa. Finlandia tu apa? Jangan cakap komposer Finlandia, kita pun cakap, tapi Finlandia kita tak tahu cerita Finlandia tu apa. Yang kita main tu waktu di orkestra tu, kita ingat lagu RM1 2 kupang. Turun periuk. Tapi itu bagus. Kita tahu lagu tempatan kita dulu. Betul. Baru kita tahu lagu orang luar. Betul. Itu menarik kan. First position. Third position. Third position dah menggelabas. Sebenarnya tak apa-apa pun nak macam tu kan. Okeylah, kita berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ni. Hai geng! Hari ini Adam nak beritahu bahagian inovasi jaringan strategi dan pemasaran BIJSP Aswara akan mengadakan slot pembelajaran dari pelbagai bidang berdurasi 60 saat. Antaranya berkenaan percetakan, teknik bermain muzik, teknik nyanyian, teknik suntingan gambar dan banyak lagi. Menarik kan? Jadi nantikan video-video berkenaan di Facebook rasmi Aswara ya geng. Untuk makluman, video-video ini juga akan disiarkan semula di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube BIJSP Aswara. Jadi siapa yang belum follow BIJSP Aswara, jom follow sekarang. Lupa pula, video tu semua akan dimuat naik setiap hari tau geng, jam 8 malam. Dan jangan lupa untuk saksikan 60 Second Education. Follow, jangan tak follow. Selamat kembali ke rancangan WTT. Tadi Datuk, kita cakap pasal camp ni. Camp ni sebenarnya orang tak ingat camp tu camp nak tidur muka kan. Dia bukan camp tu lah. Macam bengkel lah kita buat. Jadi banyak pengalaman tu. Betul. Camp saya rasa apa-apa bidang tugas pun ataupun bidang kerja, dia memerlukan satu perancangan, ada sistem. Dalam muzik kita ada salah satu daripada mata pelajaran ada di dalam camp music. Camp music itu di mana semua student datang bersama-sama dan menjadikan mereka bermain dalam satu orkestra besar. Ini camp muzik kebangsaan pertama dah 76 tu yang saya rasa amat menarik bagi kita. Kau pun tengok tahun tu kita semua baru belajar grade 3 pun tak sampai dah dipaksa masuk camp muzik kebangsaan kan, yang kita kena bukan bergabung dengan mereka daripada Pulau Pinang yang dah ada pengalaman. Dia orang ada Penang Symphony Orchestra di bawah Encik Wun, Datuk Wun kan. Tapi masa tu dia punya Encik Abdul Fattah, Datuk Fattah ni, dia dah ada vision tau. Apa pun kalau tak ada vision dan buat cakap saja tak boleh. Dia nampak keperluan camp, jadi dia wujudkan camp muzik kebangsaan yang pertama. Dia gabungkan, dia lantak macam orang tak tahu swimming ni, dia campak dalam berenang lah. Jadi itu yang kita melalui. Betul. Jadi melalui itu kita tengok bagaimana kita belajar daripada mereka yang lebih baik daripada kita. Kita grade 3 third position, tak tahu mereka dah jauh main Finlandia pun kita tak tahu main lagi Tchaikovsky lah, New World lah, Debussy lah. Teruk kan. Lepas tu diwujudkan ASEAN Camp. Betul. ASEAN Camp masa tu 5 negara kan. Betul. So, Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura dan juga Filipina. Betul. Jadi bila kita tengok, bila kita dah daripada pengalaman kita camp muzik kebangsaan, kita ingat kita jago kampung lah, kita bukan jago lah. Bila pergi ke ASEAN, tiba-tiba ada lagi mat yang lebih baik pada kita. Kenapa mereka bagus? Kerana mereka ada sistem yang lebih baik, iaitu konservatorium. Dia ada faculty of music, dia ada school of music yang lebih baik. Mereka ada tutors, ada guru-guru, profesor yang balik yang mengajar. Budak Filipina jauh, dia orang dah ada simfoni dah. Manila Symphony Orchestra dah. Betul. Yang datang umur 21, 25, dia orang dah ada member of Manila Symphony Orchestra. Pada masa tu dia dah main ini New World Symphony, Dvorak, Tchaikovsky, Beethoven Symphony. Dia orang dah hafal lagu tu. Kita macam tu tak ada di Kuala Lumpur, tak ada lagi symphony. Tak ada KLSO dia. Betul. Kuala Lumpur Symphony Orchestra. Betul. Dan Penang Betul. Symphony Orchestra.
Jadi saya rasa kemudian ada kita dihantar ke mana, ke Hong Kong lah, pergi ke Betul. ASEAN Camp, didedahkan dengan. Jadi bagi aku pada masa tu dia adalah Kementerian Kebudayaan dan Sukan di bawah perancangan Datuk Abdul Fattah Karim, dia merancang kita untuk macam naik kereta api tu. Yeah. Dia dah sediakan kita punya landasan supaya kita akan sampai. Betul. Bila sampai tu dia tak tahu, tapi dia dah nampak tak. Satu hari nanti ada panggung negara. Betul. Satu hari nanti ada Orkestra Simfoni Kebangsaan. Betul. Tapi perancangan tu mesti adalah jangka masa lama. Betul. Jangka masa panjang. Dia tak boleh macam 5 tahun tak boleh. Ya, dia kan. Tak ada, tak jadi. Jadi bila dah kita didedahkan pada Camp Muzik Kebangsaan, Camp ASEAN, World Camp, dihantar ke Australia dan sebagainya, kita lebih bersedia. Betul. Walaupun tak bagus, dari segi mentality kita telah disedia. Itulah menjadikan pengalaman yang saya bawa ke Jerman. Boleh bersaing. Okey, betul. Boleh bersaing. Betul. Aidan, jadi Saya ingat lagi masa kita pergi ASEAN Camp, jangan kata dekat National Camp, ASEAN Camp dia pertama kali dibuat dekat Indonesia. Kuala Lumpur kan, kita pergi Indonesia. Jadi semua pergi sana, semua tak tahu, rupa-rupanya sampai saya kena audition lagi. Kena main piece. Untuk apa audition ni? Audition ni penting sebab nak letak dia punya sitting position pada section masing-masing. Ya, sitting position ya. Siapa nak jadi principal, sama ada pemain yang paling akhir curut, last desk ke ataupun Last desk ke. Tapi kita tak tahu benda-benda itu. Tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman. Jadi tak tahu je ada apa? Ada audition. Piece apa? Besok piece apa nak main? Orang dah tahu lagu apa nak main, konserto apa nak main kan. Betul. Yang kita ingat lagi dekat camp tu macam mana kita masih tidur tu bangun pukul 8. Camp tak pukul 8. Tapi diorang pukul 5 pagi dah bangun, dah start warm up. Kita pun tak tahu. Kita dengar trumpet pukul 5.30 pagi. Dekat atas kat Filipin tu. Morning call. Dah. Morning call. Rupanya dia warm up. Warm up. Kita tak ada dedah benda-benda kita tak faham kan. Jadi tak ada dedah. Pembelajaran yang paling baik lah. Betul. Itu yang kalau tak ada Kementerian Kebudayaan, tidak ada Datuk Fattah Karim punya perancangan, betul. dia punya vision itu. Betul. Kenapa dan bagaimana? Betul. Tu kenapa dan bagaimana dia boleh buat tu. Betul. Kan tu yang jadi. Ini tuan-tuan, ini yang dikatakan tadi bagaimana seorang yang punya vision seperti Datuk Fattah Abdul Karim. Di mana program-program dirancang untuk masa depan yang akhirnya beri peluang macam kami di sini. Setelah 40 tahun, 20 tahun dan kami sekarang umur 61, 62. Masih muda lagi, tetapi pengalaman ini kita nampak bagaimana kita mula dasar pertama yang dicipta. Jadi kita macam yang kita lihat tadi itu yang dikatakan Datuk Fattah, dia man who walk the talk. Dia cakap dan seterusnya. Ada bunyi loceng lah. Kita berhenti sebentar dan kita akan kembali selepas ni. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara merupakan institusi pengajian tinggi yang menyediakan ruang pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan. Okey, kembali lagi dalam rancangan WTT Walk the Talk. Tadi kita dah berbual panjang tentang pengalaman dan seterusnya. Dan Dato' nak tanya satu benda ni, orang suka cakap konduktor ni. Dia ingat konduktor ni apa? Dia ingat konduktor tu hanya terus siapa-siapa boleh jadi konduktor kan? Mungkin Dato' pernah pengalaman tu kan. Sebelum nak jadi konduktor tu apa perlu buat dan seterusnya. Bukan kelakar, tapi dia banyak kali lah saya ditanya lah. Orang tanya macam mana dia ada konduktor, macam-macam tu ni, goyang-goyang je kan. Jadi tapi proses dia lama tau. Proses dia panjang sebab pertama kita kena belajar muzik lah kan. Betul. Kan kalau tak belajar muzik macam mana nak konduktor kan. Kemudian kita kena master. Kalau main piano kena master piano betul-betul. Kalau main violin betul-betul kan. Jadi tapi bidang conducting biasanya di universiti mestilah orang yang dia punya piano accompaniment ability is very high. You must score distinction. Tapi oleh kerana saya main violin dan juga sebelum saya pergi belajar sambung ke Holland buat conducting, saya dah bekerja concert master.
di Orkestra Seni Kebangsaan selama 4 tahun 5 tahun. Okey, kemudian disambung diberi lagi scholarship untuk Mukulan. Scholarship saja. Dengan beasiswa tabung amanah masa tu. Tabung amanah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Betul. Jadi pergi Holland belajar conducting. Tapi sebelum tu bila dah ada berminat buat conducting, tapi dia masa tu tak tahu sama dia nak jadi conductor atau tidak. Sebab apa? Concert master pada masa tu aku kena buat sectional rehearsal, aku kena buat tutti rehearsal. Tak ada conductor. National Symphony Orchestra tak ada conductor full time. Jadi sebelum the guest conductor sampai, jemputan, aku kena buat rehearsal. Rehearsal tu termasuklah sectional, full rehearsal aku kena buat. Jadi pengalaman tu bila kena buat, kenapa? Kena conduct lah. Betul. You kena boleh bercakap bagaimana nak mengawal satu 60 orang ahli orkestra. Kemudian you kena tunjukkan macam mana nak main, dynamicnya, style, interpretation, maybe mungkin kena kaji sejarah, what is Mozart, kena tahu bercakap sikit pasal bila dilahir, kenapa dia tulis Simfoni nombor 40, berapa lagu simfoni dia ada 41 dan sebagainya. Jadi bila dah buat, timbul suka. Bila guest conductor sampai, ambil peluang untuk belajar conducting. Pergi ke bilik dia, tanya macam mana. Kemudian guest conductor ni tak kedekut dalam. Dia tak kedekut. Dia akan nampak kalau orang tu mempunyai kebolehan, dia akan bagi. Ada masanya, masa rehearsal, oleh kerana dia nak dengar akustik of the hall kan. Dia kata, Mus, you conduct, I want to hear. Aku cakap, no, aku conduct. Okay, so hanya dia dengar, dia tengok. Sampai dia cakap, Mus, why don't you take conducting course? You do conducting, you can conduct. Aku cakap, really? No, you can conduct. So dia berikan kepercayaan tu tak. Jadi dia kata, why don't you go to Europe? Dan I said, okay. Pada masa tu, aku ni selalu on the right time, the right place. Kementerian perlukan conductor, National Symphony Orchestra. Tak ada. Betul. Semua oleh sebelah. So dia kata, 96, Mus, masa tu Salahuddin ni dia ada vision tau. Dia kata, Mus, jangan main violin, jangan jadi concert master je. Kau buat conducting. Kita tak maulah, aku suka main violin. No. We need you as a conductor. So sebab itu aku pergi buat conducting. Berminat, rasa macam this is what I like. Bukan aku rasa masa start main violin tu tak tahu akan buat conducting, akan jadi conducting. Tapi sebab itu bila orang tanya macam mana jadi conductor, you kena buat sebaiknya, kemudian dia akan membuka yang benda-benda yang lain. Jadi kena pergi Holland belajar conducting. Saya cakap tadi, you must have a very good piano play. Tapi aku, sebab dengan lesen concert master, dengan lesen Kementerian Kerajaan Malaysia memerlukan seorang conductor pada satu hari nanti. Jadi di situ adalah lesen aku untuk pergi belajar conducting. Dia orang terima terbuka hati. Dengan terbuka tangan, conductor Mustafa akan belajar conducting. So jadi aku punya itu aku cakap tadi pada awal tadi, landasan tu mestilah ada orang sediakan. Dan kita akan turut, tapi kita kena kerja keras lah. Kita kena belajar, kita kena berdedikasi. Tapi sampai di Holland, bahasa lain pula lain. Holland lah. Aku cakap, alamak, bahasa Holland pula. Kena belajar bahasa Holland. Jadi itu adalah cabaran, tapi dia membuatkan kita lebih kuat tu lah. Dekat sana, dia orang amat terbuka kepada talent. Dia tak akan, dekat sana semua kena buat sendiri. Dia tidak ada benda yang cakap semua bagi buatlah ni, tak ada. Orkestra dia punya program bukan belajar conducting saja, all the technique. Sebab orang kata conducting ni yang ada conducting classes, teknik tangan kanan, teknik tangan kiri, dan juga dan kemudian teorinya, kena belajar history-nya, kemudian kena belajar instruments.
other instrument, you kena tahu trombone. Bukan main trombone. Apakah teknik trombone? Apa teknik, semua. Jadi pengenalan alat tu amat penting. Jadi bila kita conduct, kita boleh menguasai, bukan menguasai instrumen, menguasai suara, teknik dia, ilmu permainan tu, bagaimana kita nak mencarumkan semua ala-ala satu orkestra. Kemudian kita kena tahu what is the best sound, what is the best quality, what is the best dynamic, what is not good of the orchestra, instrument. Betul. Jadi bila sampai sana, kena buat sendiri semua. Salah satu the subject adalah you have to conduct youth orchestra. Youth orchestra. Sebab tu orang tanya, nak jadi conductor, you kena conduct youth orchestra. Takkan terus jadi conduct professional. Tak ada. Kalau tak ada pengalaman, takkan orang nak panggil kau conduct. Betul. Kena conduct. You have to find youth orchestra, meaning yang umur 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Kemudian kena conduct amateur orchestra. Amateur, macam di kampung kamu sana. Di Holland, hampir setiap kampung atau distrik ada brass band. Kadang-kadang satu kampung ada 2-3 brass band kan. Kata kamu Selayang ni, kawasan Selayang ni, Selain Baru ke Selain apa semua taman ni, ada brass band yang ada dia punya lori sendiri, dia punya manager sendiri, semua sendiri tu, all day dia mana. Dan ada symphony orchestra, distrik kampung orchestra, kalau kita cakap kampung, tapi dia orchestra di mana anak-anak muda atau amateur orchestra pula sampai umur, aku pernah 90 tahun lah main viola, doctors, lawyers, 85 tahun masih lagi datang main viola. Amateur orchestra, dia suka dia lah. They come, it's not because you play very good, because community. Kita tak ada. Kita tidak ada community program. Bila kita duk sibuk pasal anak-anak muda melepak lah apa. Tapi apakah perancangan ataupun tugasan ketua kampung, district officer, kemudian ada pegawai kebudayaan. Dia orang ada pegawai kebudayaan yang memikirkan masalah rakyat distrik dia orang. Jadi senanglah nak cari orkestra kat sana, senang nak conduct lah. Cuma you have to approach. Kena pergi. Lepas tu selain daripada tu kelas-kelas di universiti. Lepas tu kemudian yang keempat kena conduct professional orchestra. Professional orchestra you kena bayar sendiri. Dia takkan sediakan. You kena cari trombone player, you kena set the budget, everything you kena buat, and everything, and then you conduct. Kalau you sanggup 60 orang, mampus lah 60 orang. Kalau mana duit nak datang kan, aku buat chamber orchestra. Okay, aku cuba buat 10 orang je, buat Stravinsky, the story of a soldier. Okay, so Soldier State. Itu one of my piece to conduct. It's so difficult and to get the orchestra player. Tapi untung kan, as a concert master di Malaysia, aku ada lesen untuk conduct National Symphony Orchestra. So itu connections. As a aku conductor, tapi kena jadi manager sendiri. So you are aku jadi marketing sendiri. You have to market yourself. So kena conduct. Ada OSK di KL, di Panggung Negara, di Istana Budaya. Aku buat final exam kat Malaysia. Kat sana gila nak bayar 80 orang, nak mampus. Kos tinggi kan? Kos tinggi. Jadi perjalanan tu susah. Betul. Ini Bukan senang. Sangat menarik perjalanan pengalaman tu menarik. Tapi itulah sayangnya kita ada waktu yang singkat je dah. Nanti kita boleh sambung lagi lah dengan conducting ni. Kalau tidak pun tak dapat menjadi conductor bas pun tak apa kan. Conductor bas, kalau tak cakap conductor sekarang conductor pun dah tak ada lah. Betul. Terima kasih banyak lah. Sama-sama. Terima kasih banyak. Masih ada ruang bersama berkongsi pengalaman dengan penonton di sini. Nanti kalau ada masa lagi kita jumpa lagi untuk InsyaAllah. Itu yang best. They're very interesting topic. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai di sini saja rancangan WTT untuk episod kali ini. Dan kita akan jumpa lagi pada episod akan datang. Episod akan datang kita akan jumpa seorang lagi tokoh yang terlibat dalam pengurusan pentadbiran tentang bagaimana nak atur pemuzik baskers, bagaimana nak rancangkan konsep-konsep mereka, bagaimana nak aturkan pengurusan pentadbiran di antara basker-baskers tu. Jadi untuk itu kita jumpa lagi minggu depan
Dan salam saya dan terima kasih Datuk Mus, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. So kita jumpa lagi episod akan datang, WTT Walk the Talk. Bye.